Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam My Hafazan Time, nikmatnya menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang lepas, kita sudah pun menghafaz bahagian yang pertama surah Al-Mulk, iaitu ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung ayat hafazan kita bermula daripada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8, di mana ini adalah bahagian kedua hafazan surah Al-Mulk. Mari kita kembali merenung kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. Fahal mim muddakir. Mengapa kamu tidak mahu mengambil pelajaran? Mudah-mudahan dengan ayat ini menambah lagi semangat kita untuk memulakan hafazan surah Al-Mulk pada kali ini. Mengapa kita hafal surah Al-Mulk? Sudah pun kita bicarakan. Saya ulang sekali lagi. Antaranya yang disebutkan dalam Tafsir Al-Munir yang terkait dengan nama surah Al-Mulk itu sendiri, iaitu Waqiyah dan juga Munjiyah, yang membawa maksud tentang penjagaan dan juga keselamatan, yang mudah-mudahan bagi yang membaca surah ini, menghayati surah ini dan mengamalkan surah ini, kita selamat dan juga terpelihara daripada siksaan di kubur nanti. Dan kita juga nak menghafaz surah ini kerana kita ada misi untuk bersama-sama menuju World Quran Hour yang akan berlangsung insya-Allah pada 24 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan dengan 6 Mei 2021. Jom kita bersedia untuk menghafaz bahagian yang kedua, surah Al-Mulk. Kita tarik nafas terlebih dahulu. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Kita baca terlebih dahulu bahagian kedua surah Al-Mulk, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Mari kita lihat apakah intipati yang dapat kita ambil pada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8 surah Al-Mulk ini. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Pada ayat yang lepas, kita sudah pun diajak untuk melihat kembali kepada kejadian Allah Subhanahu wa taala ada kaitan dengan langit, dan kali ini kita diajak lagi untuk melihat bagaimanakah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana pada ciptaan Allah langit ini kita tidak akan dapat sebarang kecacatan walaupun berulang-ulang kali kita melihat tentang kejadian ini. Dan pada ayat yang ke-5 Allah tambah ataupun kita boleh baca lagi, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Di sana kita dapat melihat tentang bagaimana dihiaskan langit ini dengan adanya bintang, dan kemudian disebutkan tentang apakah fungsi bintang pada ayat ini. Al-Qatadah menyebut tentang fungsi bintang ada 3, iaitu sebagai perhiasan langit, yang kedua untuk merejam syaitan, dan yang ketiga untuk menunjuk arah sama ada di daratan ataupun di lautan. Dan pada ayat ini fungsi bagi bintang dapat kita fahami tentang merejam syaitan. Dan seterusnya pada ayat yang ke-8 dapat lagi kita fahami tentang walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Ini adalah balasan bagi orang yang tidak mahu beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan tanda, tidak mahu juga menjadi ahsanu amala batami. Ingat, di sana nanti adanya balasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ke-7 dan ke-8 digambarkan lagi tentang macam mana dahsyatnya keadaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita dapat 4 gambaran pada ayat yang ke-7 dan ke-8 ini yang terkait dengan keadaan di neraka. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, pada ayat yang ke-7 ini dapat kita berikan perhatian keberadaan di dalam neraka itu, masuk sahaja sudah mendengar bunyi yang sangat menakutkan, bunyi yang amat menggerunkan. Sami'u laha syahiqa, dan wahiya tafur. Ditambah lagi yang kedua dengan keadaannya yang menggelegak. Jadi kita boleh bayangkan dengan suasana yang sedemikian rupa, dengan keadaannya yang menggelegak, itu sudah menggetarkan jiwa kita. Yang ketiga, dijelaskan lagi tentang bagaimana marahnya neraka terhadap orang yang tidak beriman ataupun orang yang ingkar, maka digambarkan tentang hebatnya kemarahan neraka. Takadu tamayyazu minal ghais, hampir pecah. Nak menggambarkan tentang marahnya. Kita bayangkan lagi keadaan yang ketiga, berada di dalam neraka. Dan yang terakhir dijelaskan tentang kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Dahlah dalam keadaan ketakutan, kemudian disoal pula. Takut adanya soal jawab, dan soal jawab tu kita dah tahu dah, kerana kita bersalah. Allahu Akbar. Jadi ini adalah bahagian yang kedua surah Al-Mulk, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-8. Mari kita hafal bersama-sama. Ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Summa ruj'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Baik. Bagi yang sudah mengikuti pertemuan minggu lepas ataupun pertemuan yang lepas, kalian sudah pun tahu bahawa gerakan tangan ini adalah agar kita dapat membayangkan. Sekali lagi, kita bayangkan kedudukan ayat sambil kita membacanya. Summa ruj'il basara karrataini. Itu baris di sini. Kemudian kita sambung baris yang baru pula. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jom kita baca sekali lagi. Thumma ruj'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Sekali lagi.
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Baik. Summa rji'il basara karratain. Summa rji'il basara karratain. Itu bahagian yang pertama, kita ulang dahulu. Summa rji'il basara karratain. Summa rji'il basara karratain. Kita sambung. Yanqalib ilaikal basaru. ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. Bagian yang terakhir, وهو حسير وهو حسير وهو حسير. Kita gabungkan terus ayat yang keempat. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Baik, sekarang ni mari kita baca tanpa melihat mushaf. Tengoklah depan ke, tengoklah atas ke, kanan ke, kiri ke, belakang ke. Yang penting kita tidak lihat mushaf. Jom kita baca bersama-sama. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Aywa. Baik. Itu adalah ayat yang keempat. Kita nak teruskan pada ayat yang kelima. Ustaz, cuk, tak hafal lagi ayat yang keempat. Tak apa, jangan risau. Teruskan hafalan. Selepas ini, kita ulang dan ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Dengan masa sendiri. Boleh? Hafal walau tak hafal-hafal. Kita nak teruskan pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima bercakap tentang perhiasan langit ini. Walaqad zayyannas sama. Mari kita baca. Ayat ini ada 3 baris yang berbeza. Walaqad zayyannas sama, itu pada baris yang lain. Kemudian disambung. Ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Berhenti di situ. Kemudian. Wa'a'tadna lahum azaba. Wa'a'tadna lahum azaba. Kemudian baris yang baru. As-sa'ir. As-sa'ir. Baik, sekarang ni kita baca bahagian yang pertama terlebih dahulu. Walaqad sampai lisyayatin. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sekali lagi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Sekali lagi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Aywa, itu bahagian yang pertama, ayat yang kelima. Kita sambung bahagian yang kedua. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Masuk baris yang baru. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Okey, sekarang mari kita buat sama-sama. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sekali lagi. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sekali lagi. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Aywa, jom kita gabungkan ayat yang kelima daripada walaqad.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Aywa, sekarang ni kita nak tengok tempat lain. Tak kisahlah, kita tengok dekat kertas putih ke, kita tengok dekat bawah ke, atas ke, yang penting kita tengok mushaf. Jom kita baca ayat yang kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Aywa, baik. Kita selesai hafazan ayat yang kelima. Dan kita nak terus lanjutkan ayat yang keenam. Baik, ayat yang keenam sudah bersedia. Tarik nafas terlebih dahulu. Lepas perlahan-lahan. Tarik nafas. Lepas perlahan-lahan. Mari kita lanjutkan. Hafazan ayat yang keenam. Hafazan ayat yang keenam, dia bermula di sedikit tengah. Bukanlah tengah terus. Sedikit tengah. Dan kemudian dia habis pada baris yang sama. Walillazi, ayatnya bermula dengan walillazi. Ini bagi orang yang ingkar. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Sekali lagi. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Kemudian Allah beritahu tentang seburuk-buruk tempat kembali. Wabi'sal masir. Wabi'sal masir. Aywa, baik, sekarang ni mari kita baca dan hafaz bahagian yang pertama dahulu. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Sampai situ. Sekali lagi. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Sekali lagi. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Dan bahagian yang kedua, ayat yang ke-6 ini. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Wabi'sal masir. Baik, kita gabungkan. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Wabi'sal masir. Aywa, baik, sekarang kita baca tanpa melihat mushaf. Jom kita baca tanpa melihat mushaf. Ingat, walillazina kafaru. Walillazina kafaru. Aywa. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita dah pun menghafaz. Diam tak diam, kita dah hafal 3 ayat. Kita ada baki lagi 2 ayat. Masih bersemangat? Jom, kita terus bersemangat untuk menghafal ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. 7 dan ke-8 ini menggambarkan tentang situasi di neraka. Jom kita tengok dan kita bayangkan betul-betul dan kita masukkan dalam kepala kita ini. Iza ulqu. Dia bermula daripada iza ulqu. Baik, ayat yang ke-7. Iza ulqu sampai wahiya tafur, dia tidak habis satu baris. So, dia hampir-hampir sahaja satu baris tapi tidak habis. Iza ulqu. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Sekali lagi. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Sekali lagi.
Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Aywa. Bayangkan, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Baik. Ayat yang ke-7. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sekarang kita baca tanpa melihat mushaf. Jom kita baca bersama-sama. Tengok kanan ke, tengok kiri ke, no problem. Ayat yang ke-7, Iza ulqu. 1, 2, 3. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Aywa. Sekarang kita nak lanjutkan ayat yang ke-8. Ustaz, tak ingat lagi. Jangan risau. Teruskan hafal. Walau tak hafal-hafal. Ingat. Bila kita teruskan menghafal. Walau dengan pelbagai cabaran. Dan antara cabarannya adalah hafal tak hafal-hafal ini. Tapi kita tahu. Ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat besar. Boleh jadi. Ayat ini sedang merindui kita. Yang mungkin saya dah lama tak baca ayat ini. Allah. Sekarang ini saya kena ulang dan ulang dan ulang. Itu nikmat dalam kita menghafal Al-Quran. InsyaAllah. Baik. Kita teruskan pada ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu. Takadu tamayyazu. Itu barisnya. Kemudian kita masuk baris yang baru. Minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Itu bahagian yang pertama. Kemudian kita sambung. Kullama sampai habis. Kali ni kena tarik nafas sikit lah. Sebab ada ayatnya walaupun tak berapa panjang. Tetapi matnya itu ada yang kena panjang. So kena tarik nafas lebih sedikit. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Sekali lagi. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Sekali lagi, tarik nafas dahulu. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Baik. Sekali lagi kita baca kullama. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Kalau tak sampai tu berhentilah dekat khazanatuha. Kalau tak sampai sangatlah kan. So untuk hafalan kali ini kita sampaikan jugalah. Sebab menghafal bersama dengan saya kan. So kena sampaikan. Kalau tak sampai, ambillah dekat mana-mana bahagian. Sampai kat khazanatuha ke, berhenti dekat situ. Kemudian baru sambung lagi. Boleh insya-Allah. Sekarang ni kita ulang balik bahagian yang pertama, ayat yang ke-8. Takadu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Sekali lagi. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Sambung. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Aywa. Ayat yang ke-8 kita dah baca berulang-ulang dan sekarang ni kita nak baca tanpa melihat mushaf. Boleh kita baca tanpa melihat mushaf sama-sama. Sedia? Takadu tamayyazu minal ghaiz.
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi kita sudah pun menghafaz daripada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, walaupun ada yang sedang mencari-cari, Ustaz belum hafal seluruh lagi ni Ustaz. Tak apa, teruskan mengulang, ulang dan ulang dan ulang. Kerana kita tahu dalam perjalanan menghafaz Al-Quran ini akan ada pelbagai cabaran dan antara cabarannya adalah hafal walau tak hafal-hafal. Dan itulah nikmat sebenarnya dalam kita menghafal Al-Quran insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pun berada di penghujung. Jadi, di penghujung ini, jom kita dapatkan lagi 2 tips bagaimana untuk kita menghafal Al-Quran. Tips yang pertama, bagaimana untuk kita menghafal Al-Quran ataupun apa yang penting dalam kita menghafal Al-Quran ini adalah perbetulkan niat. Niat kita ini menghafal untuk siapa? Niat kita ni menghafal kerana apa? Kalau kita menghafal kerana dipaksa, kerana ada benda-benda yang lain yang kita nak capai, okey. Tetapi ia tidaklah begitu bagus bagi saya. Yang terbaik adalah kita perbaiki niat kita menghafal kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau niatnya itu betul kerana Allah akan dipermudahkan. Yang kedua, tengok dalam bacaan kita banyak berulang dan berulang. Itu adalah tips yang kedua. Bila kita nak menghafal, ulang. Berapa banyak kali? Terpulang. Sampai kita nampak, sampai kita lancar ayat yang kita hafaz. Jadi itu sahaja dalam pertemuan kali ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung hafazan dalam pertemuan yang akan datang. My Hafazan Time, nikmatnya menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.